Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar yang sedang menonton. Okey, perkongsian cikgu untuk seterusnya adalah dari tajuk bab 1 indeks matematik tingkatan 3, di mana cikgu akan fokus kepada bagaimana untuk mempermudahkan nombor indeks. Dan untuk penerangan cikgu dalam video ni, cikgu akan guna soalan dari uji minda 1.2A dan uji minda 1.2B yang cikgu ambil daripada buku teks muka surat 7 dan 8. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, untuk uji minda 1.2A, soalan 1, permudahkan setiap yang berikut. Okay, untuk soalan mempermudahkan nombor indeks, hubungan kat sini adalah hubungan darab. Okay, apabila sesuatu nombor indeks yang sama didarab, maka kita boleh permudahkan dengan cara menambah sahaja indeksnya ataupun kuasanya itu. Kita tengok soalan A lah. Okay, kat sini kita ada 3 kuasa 2 darab 3, kemudian darab 3 kuasa 4. Okay, ada 3 sebutan di situ. Okay, 3 kuasa 2, kita tahu indeks ni adalah 2. Manakala 3, okay, tidak ditulis apa-apa indeks. Okay, kat sini kita kena tahu, jika 3 itu ditulis tanpa ada indeks ke atasnya, dia bermaksud 3 kuasa 1. Okay, kuasa 1 ataupun indeks 1 tidak ditulis, tapi kita perlu tahu. Okay, kemudian 3 kuasa 4, okay, indeksnya adalah 4. Jadi kita nak mempermudahkannya, okay, tertulis asasnya iaitu 3, kemudian kita ambil indeksnya, kita tambahkan. Okay, maka 2 tambah 1 tambah 4. Maka kita akan dapat 3 kuasa 7. Okay. 3 itu asasnya tetap sama, indeksnya kita tambah. Okay, 2 tambah 1 tambah 4 dapat 7. Maka dapatlah 3 kuasa 7. Okay, kita tengok soalan B. Negatif 0.4. Asasnya adalah negatif 0.4, tetapi indeksnya ada 4, kemudian ada 3 dan ada 1. Okay. Negatif 0.4 yang hujung ni tidak ditulis apa-apa indeks. Okay, maka kita tahu dia adalah kuasa 1. Maka kita tulis asasnya dahulu, negatif 0.4, kemudian ambil indeksnya tadi kita tambahkan. 4 tambah 3 tambah 1, maka kita akan dapat negatif 0.4 kuasa 8. Okay. Untuk soalan C, kali ini diberi dalam bentuk pecahan. Okay, ada 3 sebutan, 4/7 kuasa 1, 4/7 kuasa 3 dan 4/7 kuasa 5. Okay, tulis asasnya 4/7, kemudian indeks 1 tambah 3 tambah 5, iaitu 4/7 kuasa 9. Okay, kita tengok soalan D. Negatif 1/2/5. Okay, indeks, asasnya adalah negatif 1/2/5, di mana masing-masing kita ada 3 sebutan kat sini, indeks masing-masing adalah 2, 3 dan 5. Maka langkah kita seterusnya, kita tulis dahulu asasnya negatif 1/2/5, kemudian ambil indeksnya tambah 2 tambah 3 tambah 5, maka jawapan kita dapat negatif 1/2/5 kuasa 10. Okey, seterusnya kita tengok soalan E. Kat sini kita ada sebutan dalam bentuk nombor dan juga huruf ataupun pemboleh ubah. Okey, kita ada 4M kuasa 2, 1/2 M kuasa 3 dan negatif 3M kuasa 4. Okey, so apa yang kita perlu buat, disebabkan dia adalah hubungan antara satu sebutan dengan sebutan yang lain tu adalah darab. Okey, apa yang kita buat adalah kita ambil nombornya dan kita darabkan nombor. Okey, nombornya adalah 4 darab 1/2 darab negatif 3. Okey, kemudian kita ambil pemboleh ubah ataupun M. Okey, kemudian kuasa setiap huruf M tadi kita darab. Kita tambah. Okey, kita tambahkan 2 tambah 3 tambah 4. Okey, itu untuk kuasa M lah. Okey, permudahkan 4 darab 1/2 darab negatif 3, kita dapat negatif 6. Dan M, 2 tambah 3 tambah 4, kita dapat 9. Maka negatif N, M kuasa 9. Okey, nombor, kita ambil nombor setiap sebutan tu kita darab. Manakala pemboleh ubahnya, kita buat permudahkan indeksnya.
Okey, kemudian kita tengok soalan F. Okey, ini adalah lebih kurang macam soalan E tadi. Kali ini kita ada 4 sebutan di mana pemboleh ubahnya adalah N. Okey, setiap satu sebutan itu hubungannya adalah darab. Okey, N kuasa 6 tidak ditulis sebarang nombor di hadapannya. Tapi kita perlu tahu dan perlu faham sesuatu pemboleh ubah, okey, sesuatu sebutan yang menggunakan pemboleh ubah ini jika tiada nombor ke hadapan dia, okey, sebenarnya dia bernilai 1. Okey, nombor kat depan dia tu 1, cuma kita tidak tulis. Okey, maka kat sini sebenarnya kita ada 1 N kuasa 6 darab 4/25 N kuasa 2 darab 5/4 N kuasa 3 darab 1 N kuasa 1. Okey, langkah seterusnya kita ambil nombor bagi setiap. Okay, kita ambil nombor kat depan dia tu. Kalau dalam bahasa matematik dipanggil perkali ya. Kita ambil nombor. Okey, 1 darab 4/25 darab 5/4 darab 1. Kemudian kita tulis pemboleh ubahnya N dan kita tambahkan dia punya indeks 6 tambah 2 tambah 3 dan tambah 1. Permudahkan, maka kita dapat 1/5 N kuasa 12. Atau, ni penulisannya. Atau 1/5 N kuasa 12 ini boleh juga ditulis sebagai N kuasa 12 per 5. Okay, para pelajar boleh tulis salah satu. Okay, kedua-duanya adalah sama. Okay, penulisannya sahaja yang berbeza. Kemudian kita tengok soalan G. Negatif X kuasa 4 darab 25/4X darab 12/5 X kuasa 2. Okey, kat sini negatif X kuasa 4 sebenarnya dia adalah negatif 1 X kuasa 4 dan darab 25/4 X kuasa 1. Okey, so kita ambil nombor setiap sebutan. Negatif 1 darab 25/4 darab 12/5. Kemudian asas X tadi, indeksnya 4 tambah 1 tambah 2. Okey, permudahkan. Okey, pengiraan untuk nombor tadi, negatif 1 darab 25/4 darab 12/5, kita dapat negatif 15. X kuasa 4 tambah 1 tambah 2 dapat 7. Maka tu yang dapat negatif 15 X kuasa 7. Sekali soalan H, negatif 1/2 Y kuasa 5 darab negatif 6 Y kuasa 3 darab 1/3 Y kuasa 4. Okey, kita ambil dahulu nombor ataupun perkalinya. Negatif 1/2 darab negatif 6 darab 1/3. Kemudian asasnya Y dan indeksnya 5 tambah 3 tambah 4. 1/2 darab negatif 6 darab 1/3 tu bila kita tekan kalkulator kita dapat 1. Dan Y kuasa 12. 1 Y kuasa 12 ini boleh ditulis ataupun juga ditulis sebagai Y kuasa 12, di mana 1 Y itu kita tidak perlu tulis nombor satunya, hanya cukup sekadar tulis Y kuasa 12 sahaja. Okey, seterusnya penerangan cikgu menggunakan soalan dari uji minda 1.2b, di mana soalan yang diberi nyatakan dalam bentuk indeks paling ringkas. Okey, kali ni dia bagi dalam keadaan ada dua jenis nombor asas. Kita tengok soalan A, kita ada 5 kuasa 4 darab 9 kuasa 3 darab 5 darab 9 kuasa 2. Okay, kenal pasti asas yang terlibat. Kita ada asas 5 dan juga asas 9. Okey, untuk penerangan cikgu ni, cikgu akan tulis rapat-rapat. Untuk asas yang sama, cikgu tulis rapat-rapat. Okey, so 5 kuasa 4 darab dengan 5 darab 9 kuasa 3 darab 9 kuasa 2. Okey, disebabkan hubungan dia adalah darab, antara satu sebutan tu hubungannya darab, maka kita boleh permudahkan penulisannya menggunakan nombor indeks. Kita akan dapat 5. Okey, dan kuasa ataupun indeksnya 4 tambah 1 untuk asas 5 tadi. Dan untuk asas 9 kita akan dapat darab 9, kemudian indeksnya 3 tambah 2. Okey, so kita permudahkan lagi, maka kita akan dapat 5 kuasa 5 darab 9 kuasa 5. Okey, soalan ni kita tidak perlu jawapan akhir. Kalau jawapan akhir, dia soalannya lain pula. Okey,
kita tidak perlu menggunakan kalkulator untuk mendapatkan apa nilai 5 kuasa 5 darab 9 kuasa 5. Cukup sekadar dengan penulisan dalam bentuk indeks paling ringkas. Okey, untuk soalan B, okey, 0.4 kuasa 2 darab 1.2 kuasa 3 darab 0.4 darab 1.2 kuasa 5 darab 1.2. Okey, kita ada dua asas iaitu 0.4. Cikgu tulis, ambil yang ada asas yang sama, cikgu tulis rapat-rapat. 0.4 kuasa 2 darab 0.4 darab. Okey, kemudian asas yang kedua kita ada 1.2. So, asas 1.2 ni kita ada 3 sebutan. 1.2 kuasa 3 darab 1.2 kuasa 5 dan darab 1.2 kuasa 1. Iaitu kuasa 1 yang tidak ditulis tadi. Okay, untuk asas 0.4 kita permudahkan indeksnya. Jadi 0.4 indeksnya 2 tambah 1 darab 1.2 ambil indeksnya 3 tambah 5 tambah 1. Okay, sekali kita dapat 0.4 kuasa 3 darab 1.2 kuasa 9. Okey, seterusnya soalan C, kali ini dalam bentuk perkali dan juga pemboleh ubah. Okey, kita ada 12x kuasa 5 darab y kuasa 3 darab 1/2x darab 2/3 y kuasa 4. Okey, untuk soalan yang melibatkan perkali dan juga pemboleh ubah ini, apa yang kita perlu buat adalah kita ambil nombor ataupun perkalinya, kita darabkan. Okey, cikgu buat kurungan kat sini. Cikgu nak tunjukkan yang dalam kurungan ni adalah nombor yang terlibat ataupun perkali, iaitu 12 darab 1, iaitu datang daripada 1y kuasa 3 tadi, darab 1/2 dan darab 2/3. Okey, kemudian baru kita ambil asas bagi x. Okey, darab x, indeksnya 5 tambah 1 dan darab y dengan indeks 3 tambah 4. Okey, kita ambil nombor iaitu perkali dia, kita darab. Kemudian kita ambil yang mana ada asas x, kita ambil indeksnya. Yang mana asas y, kita ambil indeksnya. Okey, yang dalam kurungan tadi, yang ni kita boleh tukar kalkulator. Pengiraannya 12 darab 1 darab 1/2 darab 2/3 dapat 4. Manakala x dapat kuasa 6 dan y dapat kuasa 7. Okey, penulisan ni kita boleh tulis rapat-rapat. Okey, apabila kita tulis rapat-rapat, bermaksud 4 darab x kuasa 6 darab y kuasa 7 sebenarnya. Okey, so darab tu kita tak payah buat, tak payah tulis, kita tulis rapat-rapat, maka kita dapatlah 4x kuasa 6, y kuasa 7. Okey, penulisan tu kena faham juga ya. Okey, tengok soalan D pula. Untuk soalan D, negatif 2k kuasa 5 darab p kuasa 6 darab 1/4 p kuasa 5 darab 3k. Okey, seperti biasa, ambil dulu nombor ataupun perkali yang ada kat depan dia, iaitu negatif 2 darab 1. 1 tu datang daripada mana? Okey, datang daripada p kuasa 6. Dia tak ada nombor kat depan dia kan? So, kita tahu dia 1. Darab 1/4 dan darab 3. Itu adalah nombor yang dalam kurungan sahaja. Dia itu adalah perkalinya sahaja. So, negatif 2 darab 1 darab 1/4 darab 3. Kemudian darab dengan asas K. Mana asas K dan juga mana dia punya indeks, iaitu 5 dan juga 1. Maka 5 tambah 1. Dan darab P, indeksnya adalah 6 dan 5. Okey, so yang dalam kurungan ni negatif 2 darab 1 darab 1/4 darab 3 tadi, kita permudahkan, kita dapat negatif 3/2 K kuasa 6 dan P kuasa 11. Okey, tulis rapat-rapat. Okey, so kalau diberi soalan macam ni, kita ambil nombor kat depan dia tu, perkali dia tu, kita darabkan nombornya huruf dengan huruf yang sama dengan asas dia. So, kita tuliskan rapat-rapat. Okey, itu sahajalah. Cikgu harap para pelajar boleh cuba jawab dengan soalan-soalan yang lain ataupun daripada buku-buku latihan yang para pelajar ada, dan sehingga kita berjumpa lagi lah untuk perkongsian video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.